Hai, hello, selamat petang, salam sejahtera bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pernah Anda mendengar Tun Mahathir Mohamad mempunyai sebuah klinik? Sekiranya Anda pernah mendengar tentang sebuah klinik yang bernama Maha Klinik, itu adalah klinik kepunyaan Tun Mahathir Mohamad. Secara pribadi saya juga tidak pernah mengetahui secara lebih jelas tentang situasi, tentang status terkini, status sepenuhnya klinik Tun Mahathir Mohamad itu. Tetapi hari ini kita akan bercakap, apa rahasia, apa perkara yang ramai orang Malaysia, hampir semua rakyat Malaysia tidak pernah mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan oleh Tun Mahathir Mohamad dalam klinik Maha Klinik itu, sehingga klinik itu menjadi sangat tular, menjadi sangat hebat, bahkan klinik itu diingat oleh rakyat yang ada di Kedah sepanjang waktu. Sepanjang zaman sampai sekarang. Ikuti terus pendedahan ini sehingga selesai. Sila tinggalkan komen Anda bagi Anda yang mengetahui apakah cerita sebenar di sebalik klinik Maha milik Mahathir Mohamad. Ini kisah klinik milik Tun Mahathir yang telah membantu banyak orang tua yang ramai rakyat tidak tahu. Inilah dia kisahnya, cara Mahathir bantu warga tua dan orang yang susah. Tun Mahathir Mohamad telah menerima atau dianugerahkan ijazah sarjana muda perubatan dan pembedahan dari MBBS pada tahun 1953. Dr. Mahathir telah memulakan klinik beliau, yaitu klinik Maha pada tahun 1957 yang terletak di Jalan Tunku Ibrahim Aloseta di Kedah. Jadi Tun Mahathir ini memulakan klinik dia seawal sebelum Tanah Melayu merdeka, atau pada waktu Tanah Melayu sudah merdeka. Dr. Mahathir merupakan seorang dokter Melayu yang pertama. Dr. Mahathir adalah dokter Melayu yang pertama yang telah membuka klinik persendirian di Aloseta ketika itu. Aloseta adalah ibu negeri Kedah. Sehingga sekarang bandar paling besar yang ada di Kedah. Dan Mahathir adalah orang pertama yang membuka klinik persendirian atau klinik swasta orang Melayu. Menurut seorang bekas pesakit Maha Klinik, yaitu Zainul Aziz, dia tidak pernah membayar 1 sen pun sepanjang mendapat rawatan di situ. Wow, ini luar biasa. Terima kasih Tun Mahathir. Menurut Zainul, beliau bukan sahaja yang mendapat perkhidmatan percuma, malah ramai penduduk di sekitar daerah itu, khususnya golongan tua, kurang upaya dan kumpulan berpendapatan rendah, mendapat layanan terbaik daripada Dr. Mahathir. Selain tidak mengenakan bayaran kepada pesakitnya, layanan mesra pelanggan disertai dengan tutur katanya yang lemah lembut, serta sikapnya yang suka mengambil berat tentang pesakitnya, sehingga kini sukar untuk dilupakan oleh bekas pesakit Tun Mahathir Mohamad. Zainul menceritakan, Dr. Mahathir sering membawa kawan-kawannya atau orang tua di kampung-kampung yang sakit agar datang ke klinik untuk diberikan rawatan percuma. Dia, yaitu Dr. Mahathir Mohamad, selalu berkata, kalau ada orang-orang tua yang sakit, bawalah datang ke sini. Dia tidak mau ambil duit sebab dia nak tolong secara ikhlas, cerita Zainul ketika beliau ditemui. Zainul yang sebelum ini adalah bekerja sebagai pemandu bas dan hanya berpendapatan RM3.50 sehari. Wah, gaji dulu RM3.50 sehari. Begitu berterima kasih kepada Dr. Mahathir kerana merawatnya dengan percuma. Seorang lagi bekas pesakit Maha Klinik, yaitu Ismail Hussein, juga mempunyai pengalaman yang sukar dilupakan semasa pergi mendapatkan rawatan di klinik Dr. Mahathir atau klinik Maha. Saya menaiki sampan selama hampir 2 jam melalui sungai pasir dan sungai anak bukit, semata-mata untuk mendapat rawatan di klinik Dr. Mahathir di Pekan Melayu, kata beliau. Tambah beliau, Dr. Mahathir juga akan membuat pemeriksaan menyeluruh terhadap pesakitnya, meskipun beliau hanya mengadu demam biasa sahaja. Kebanyakan orang tua dan orang kampung memang suka datang ke klinik itu, kerana ia merupakan satu-satunya klinik milik orang Melayu di negeri Kedah. Malah ada pelanggannya datang dari jauh hingga dari negeri Perlis.
Selain merawat pesakit di klinik, Dr. Mahathir juga akan memasuki kampung pedalaman jika dipanggil dan kadangkala terpaksa menumpang basikal atau motosikal jika kereta beliau tidak dapat sampai ke rumah pesakit. Ditanya mengenai asalnya perkataan Maha, Dr. Muhammad Yaakob berkata, mungkin ia nama pendek Dr. Mahathir atau gabungan nama beliau dengan istrinya Dr. Siti Hasma Muhammad Ali. Dr. Mahathir bagaimanapun berhenti daripada merawat pesakit di kliniknya selepas dilantik sebagai Menteri Pendidikan setelah beberapa bulan memenangi kerusi Parlimen Kubang Pasu pada pilihan raya umum 1974. Walaupun telah bersara dari tugas merawat pesakit secara fisikal, Dr. Mahathir terus menggalas tanggung jawab merawat negara dan masyarakat sehingga ke hari ini. Petikan ini dipetik daripada Info Rakyat, petikan dari koleksi artikel Iluminasi, Utusan Malaysia dan Astro Awani. Dengan tag, perjuangan belum selesai, Tun Mahathir selamanya, sayang kepada bangsa, KPTM Official. Sekian dulu perkongsian hari ini. Beginilah cerita kehebatan negarawan kita, Tun Mahathir Mohamad. Semoga dipanjangkan usia, terus kuat. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Hai, selamat petang, salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya di Nazilin Unity Channel. Channel tanpa sempadan. Bongkar jangan tak bongkar, jangan malu-malu bongkar. Bongkar sampai terbongkar. Hari ini baru kita tahu secara begitu jelasnya. Kali ini tanpa berselindung-selindung, Muhyiddin memberikan sebab mengapa mereka menyokong Ismail Sabri, Perikatan Nasional menyokong Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri dan tidak menyokong orang-orang yang lain. Akhirnya kita ketahui apa sebabnya Perikatan Nasional dipimpin oleh Muhyiddin menyokong Ismail Sabri. Menurut Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional menyokong Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri karena untuk mengelak individu tak disukai rakyat jadi Perdana Menteri. Persoalannya pagi ini, sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen Anda. Siapa yang dirujuk oleh Muhyiddin ini sebagai individu yang tak disukai rakyat? Siapa pula pemimpin yang disukai rakyat? Adakah benar-benar Ismail Sabri Yaakob yang telah menjadi Perdana Menteri pada hari ini benar-benar disukai rakyat, atau hanya disukai oleh ahli parlimen, atau hanya disukai oleh Perikatan Nasional? Itu persoalan yang harus kamu jawab, yang harus kita kongsikan di dalam ruangan komen. Apakah Ismail Sabri adalah benar-benar disukai rakyat, atau disukai oleh ahli parlimen, atau hanya disukai oleh Perikatan Nasional? Sila tinggalkan komen Anda. Perikatan Nasional menurut Datuk Muhyiddin Yassin mengatakan, Perikatan Nasional menyokong Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob daripada UMNO menjadi Perdana Menteri. Kesembilan, kerana tidak mahu individu yang majoriti rakyat tidak suka menduduki jawatan itu. Pengurusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang tidak mendedahkan individu berkenan berkata situasi yang dihadapi ketika itu memaksa tindakan diambil bagi menjaga kepentingan negara dan rakyat berbanding perkara lain, kata Muhyiddin. Ya, keputusan luar biasa, perkara yang jatuhkan saya. Parti yang jatuhkan saya angkat orang dia jadi Perdana Menteri. Kenapa? Kerana kepentingan maslahat am untuk negara menurut Muhyiddin. Wah, ini satu perkara yang luar biasa. Muhyiddin mengatakan memang luar biasa keputusannya. Parti yang menjatuhkan beliau yaitu Parti UMNO itu jugalah yang Muhyiddin angkat daripada kalangannya menjadi Perdana Menteri. Beliau katakan kenapa terjadi seperti itu? Kerana mementingkan maslahat am untuk negara. Keduanya kebimbangan saya. Kalau tak dibuat begitu, mungkin akan ada orang yang lain yang sebahagian besar rakyat tidak suka menjadi Perdana Menteri atas kesilapan kita. Saya tak payah sebut siapa, kata Muhyiddin dalam satu wawancara bersama Sinar Harian baru-baru ini. Walau bagaimanapun, walaupun tidak menyebut nama sesiapa,
Muhyiddin dipercaya merujuk kepada Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bekerjasama dengan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri ke-8 berkata, beliau memanggil semua pemimpin kerajaan PN dan mencadangkan nama Ismail Sabri dan menyokongnya sebagai Perdana Menteri. Sokongan yang diberikan kepada Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri kerana beliau dilihat tidak bersongkol dengan kluster mahkamah daripada UMNO, kata Muhyiddin. Dalam pada itu, Muhyiddin juga berkata, langkah menyokong Ismail Sabri dari UMNO juga diambil sebagai cara untuk mengekalkan dasar-dasar yang sudah dibuat pentadbiran PN, khususnya dalam menangani pandemik COVID-19. Itu dia isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Setiap daripada komen Anda amatlah dihargai. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Jumpa lagi. Bye-bye.